Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumu abdun yauman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalikal yaum an-nar an wajhihi sab'ina kharifa atau kama qala rawahu jamaah illa Nasa'i wa Abu Daud atau kama qala mafhum hadis la yasumu tiadalah berpuasa abdun seseorang hamba itu yauman satu hari fi sabilillah kerana fi sabilillah. Sabil artinya jalan. Fi sabilillah kerana atas jalan Allah. Maknanya kerana Allah. Kerana memperjuangkan dirinya dalam agama ni. Berpuasa ni perjuangan lah. Perjuangan melawan hawa nafsu. Jadi siapa tiadalah satu orang tu berpuasa satu hari dengan di jalan Allah illa melainkan ba'adallah Allah jauhkan dia. Ba'ad artinya jauh. Allah menjauhkan dia bidzalikal yaumin nar. Dijauhkan oleh Allah akan dia itu seseorang itu daripada api neraka. Jadi puasa satu hari je satu orang hamba tu janji ikhlas fi sabilillah kerana Allah, maka Allah akan jauhkan dia daripada api neraka. An wajhihi dengan wajahnya itu jauh daripada api neraka sab'ina kharifan. Sab'in artinya 70, kharifan tahun 70 tahun. Selama 70 tahun. Kalau sehari, kalau 30 hari, bayang 30 kali 70. Maknanya jauh. Makin dipuasa makin jauh daripada api neraka. Dah apa makna jauh tu? Bila jauh boleh masuk tak? Jauh maknanya tak masuk lah. Tu maknanya. Bukan nak jauh aja tapi kena masuk. Tak. Bila jauh maknanya tak masuk lah. Jadi moga-moga kita yang puasa niatkan betul-betul fi sabilillah kerana agama Allah, kerana Allah, maka insya-Allah Allah jauhkan diri kita daripada api neraka lebih lagi daripada 70 tahun tu. Baik. Selesai.
Dan kita masuk kitab kita ni, muka surat Ahada wa Ishrun. Betul? 21. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maksud beriman dengan tafsil itu iaitu beriman akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu dengan berasing-asingan, dan beriman bahawa tiap-tiap mereka itu ialah malaikat. Baik. Yang dimaksudkan dengan beriman dengan malaikat ni dengan jalan tafsil, apa maksud dengan jalan tafsil tu? Dia kata iaitu kita beriman, makna beriman percaya, yakin akan tiap-tiap seorang. Malaikat ni bukan orang lah, tapi ni manggil tiap-tiap satu tu. Tiap-tiap satu malaikat. Tapi nak sebut apa? Jadi bahasakannya seorang lah, tapi bukan orang. Maknanya tiap-tiap satu malaikat tu. Daripada mereka itu dengan berasing-asingan. Maksud berasing-asingan tu satu-satu. Bukan ngaji sekaligus, satu-satu. Maknanya ngaji betul-betul kenal seorang-seorang. Maksudnya begitulah, kenal seorang-seorang. Kenal Jibril yang pertama, kedua Mikail, tiga Israfil, kemudian Israel, Munkar, Nakir. Maknanya 10 malaikat ni wajib ada dalam kepala kita. Bukan malaikat tu duduk dalam kepala kita, maknanya hafal. Kena hafal 10 malaikat ni nama-namanya beserta dengan tugasan mereka itu. Baik. Itu maksudnya dengan berasing-asingan. Dan lagi yang dimaksudkan beriman dengan tafsil tu, atafnya, dan beriman bahawa tiap-tiap mereka itu ialah malaikat. Dan kita percaya 10 yang kita hafal tu, 10 yang kita kenal tu, 10 tu malaikat. Jangan kata 9 tu malaikat, satu lagi tu dia kacuk dengan manusia dia. Tak kena. Kena 10 tu kata malaikat. Jibril malaikat. Ni yang kata Ustaz Zaidul kata tu. Maknanya sekurang-kurang iman satu orang tu, bila disebut nama malaikat, dia kenal tu malaikat. Israfil siapa? Malaikat. Dia kenal lah tu. Ridwan malaikat. Tapi kawan saya pun nama Ridwan. Tak apalah. Tapi nak ceritanya sebut nama, dia tahu tu nama malaikat. Jangan bila sebut nama tahu malaikat ke melekat ke apa dah. Dia tak ingat. Tak kena. Maknanya dia tak tahu tu. Dia tak jalan tafsir lah tu. Bila tak jalan tafsir, imannya tidak sempurna. Rukun iman itu tak cantik, tak sempurna. Bukan tak ada iman, tapi tak sempurna. Maka kena sempurnakanlah. Nak kena. Sebab kita nak balik jumpa Allah dalam keadaan iman yang sejahtera. Maksud iman sejahtera, iman yang sempurna lah. Nak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah habiqalbin salim. Tu. Pada hari yang tak diguna harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang bertemu Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, iman yang sejahtera, iman yang sempurna. Iman sempurna mana? Menyempurnakan enam rukun iman tu dengan jalan yang sekurang-kurangnya, jalan yang elok. Walaupun tak tahu dalam detail, tapi ini sekurang-kurangnya. Kira okey lah. Kan, diwajibkan ke atas kita 10 malaikat, sebab bilangan malaikat tu banyak. Tapi wajib kita 10 je ingat. Takkan 10 pun tak boleh nak ingat. Kan? 11 orang nama pemain bola satu tim boleh hafal, takkan 10 malaikat tak boleh hafal. Kalau payah sangat buat satu tim bola, buh nama malaikat semua. Baru senang nak ingat. Kan? Baik. Adapun malaikat yang wajib beriman dengan mereka itu, okey, ayat ni kena faham tu. Adapun malaikat yang wajib beriman dengan mereka itu. Siapa mereka itu tu? Kita. Orang-orang yang beriman ni lah, orang-orang Islam ni, wajib kita beriman dengan malaikat-malaikat itu dengan ijmal. Ini yang kedua. Tadi tafsil yang pertama, kaedah dia, kaedah tafsil. Ini kaedah kedua, yakni beriman dengan malaikat dengan ijmal. Jadi dengan ijmal tu macam mana? Ialah yang lain daripada 10 itu. Maknanya selain daripada 10 malaikat ni, wajib juga kita beriman. Walaupun kita mungkin tak tahu nama-nama yang lain.
Tapi wajib kita percaya bukan 10 ni je malaikat, banyak lagi. Tapi yang 10 ni tafsil, yang selebihnya tu ijmal. Jadi biar faham beza lah. Bila orang tanya apa macam nak beza tafsir dengan ijmal, Ustaz? Tafsir ni terperinci satu-satu, iaitu 10 malaikat ni. Adapun ijmal, selain daripada 10 malaikat ni, kita kena percaya juga. Walaupun namanya kita tak tahu, tugasnya kita tak tahu, tapi kita yakin selain 10 malaikat ni ada banyak lagi malaikat dan ada banyak lagi tugasan-tugasan yang Allah perintahkan pada mereka semua. Ada banyak lagi lah, walaupun kita tak tahu nama dia. Gitu. Jadi dia kata lagi, maksud beriman dengan ijmal itu, diterangkan lagi. Apa yang dimaksudkan dengan beriman dengan ijmal itu? Ialah diiktikadkan. Apa makna iktikad? Iktikad maknanya pegang. Pegangan kita tu, apa yang kita sandarkan dalam hati kita, apa yang kita percaya. Jadi maknanya beriman dengan ijmal itu ialah apa yang diiktikad, apa yang dipegang, apa yang disandar, apa yang dipercayakan bahawa bagi Allah ada beberapa malaikat. Kita pegang bahawa ada sisi Allah tu ada beberapa malaikat. Allah cipta banyak malaikat. Beberapa makna beberapa di situ banyak. Yang tidak mengetahui akan bilangan mereka itu. Tak ada siapa tahu bilangan, berapa banyak bilangan malaikat ni. Jadi janganlah jumpa mana-mana ustaz ke apa dia kata, saya tahu berapa banyak malaikat. Tak kena tu. Sebenarnya tak ada siapa tahu melainkan Tuhan, melainkan Allah saja yang tahu. Allah yang lebih tahu dalam masalah-masalah gaib ni. Kan? Allah tahu sebab apa Allah tahu? Sebab Allah yang cipta malaikat, Allah lah yang tahu. Kan? Kita tak tahu. Kita cuma kadar yang wajib kita kena hafal, namanya 10, dan selebihnya tu kita wajib percaya ada walaupun kita tidak kenal. Itu je tahap kita, keimanan kita yang diperlukan sekurang-kurangnya. Kemudian lagi kata dia, di antara malaikat yang wajib diketahui dengan ijmal, ini antaranya yang ijmal, tadi yang tafsir. Antara malaikat-malaikat yang wajib kita kena kenal dengan jalan ijmal, antaranya saja dia kata, itu ialah malaikat-malaikat yang menanggung arash. Antaranya yang tak disebut dalam 10 ni, yang tak wajib kita hafal, tapi sekurang-kurangnya kita ambil tahu. Walaupun dengan jalan dengar-dengar gitu je. Antaranya disebut malaikat menanggung arash, namanya hamalatil arash. Hamim lata marbutah hamalatil arsy nama dia. Bilangannya sekarang 4 orang. Nanti bila berlaku kiamat dia jadi 8. 4 ni tak tahu nama apa, tapi orang panggil malaikat hamalatil arash. Kemudian bila berlaku kiamat ditambah lagi 4. 4 tu Jibril, Mikail, Israel dengan Israfil. Lagi 4 tu. Lagi 4 yang kemudian lepas bila berlaku kiamat ditambah lagi 4. Siapa 4 tu? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dengan malaikat Israel. Tambah jadi 4 lagi, maka jumlahnya jadi 8. Itu namanya malaikat hamalatil arash. Hamalatil arsy. Ada satu kisah, tapi anda tak jumpa asalannya di dalam kitab. Cumanya kisah ni pernah diceritakan oleh Ustaz Don Daniel. Dan Ustaz Don Daniel kata dia dengar dan dia ambil cerita ni daripada kalam tuan gurunya, Tuan Guru Harundin, daripada mulutnya sendiri. Kan? Cerita dia waktu Isra' wal Mi'raj, Nabi dapat melihat rupa malaikat Jibril 2 kali. Kan? 2 kali. Macam mana ayat tu? Yang belakang di Ukhra tu, Suratul Najmi ayat 13 dengan 14 kalau tak silap. Kan? Nabi dapat melihat rupa Jibril yang original, betul-betulnya dua kali. Sepanjang kehidupan Nabi lah. Itu yang disebutlah. Iaitu yang pertama masa wahyu turun buat kali pertama. Wahyu turun buat kali pertama tu. Tapi yang mula-mula tu tak lagi. Lepas Nabi balik, kemudian Nabi keluar, malaikat Jibril datang dekat ufuk langit. Tak ada kisah dia lah dalam hadis. Kemudian yang kali kedua masa Isra' Mi'raj di Sidratul Muntaha.
Dan ayat ni? Ha? Tak sebelum dia. Walaqad ra'a walaqad ra'a nazlatan ukhra. Walaqad ra'a melihat, dan sesungguhnya, walaqad tu maknanya sesungguhnya, walaqad ra'a dan sesungguhnya baginda Nabi melihat nazlatan ukhra. Nazlatan turun, ukhra tu kali kedua. Turun tu maksudnya berubah rupanya, rupa yang ori. Buat kali kedua Nabi melihat inda sidratil muntaha, dan di sisi sidratul muntaha. Masa kat sidratul muntaha itulah jadi berlaku satu dialog antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril. Nabi Muhammad memuji akan kehebatan rupa malaikat Jibril. Azam, Nabi kata kagum melihat. Sebab malaikat Jibril itu bila dia kembangkan sayapnya, malaikat Jibril ada 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Malaikat Jibril buka sepasang ni, satu kanan, satu kiri. Tak buka semua, buka satu kanan, satu kiri, tutup alam. Bukan bumi ni tutup, seluruh cakrawala tutup. Kalau bumi ni boleh tahan lagi. Dari timur barat ni dengan bumi-bumi dengan planet-planet habis semua tutup. Satu sayap kanan, satu sayap kiri, tutup habis semua. Belum buka semua sekali. Bila Nabi tengok gitu, Nabi puji, kagum. Allah, hebat malaikat Jibril, penciptaan Allah. Allah cipta engkau Jibril, cantiknya, besar, hebat. Kagum Nabi. Malaikat Jibril malu. Dia kata jangan cakap gitu ya Muhammad, kan? Kerana aku ni biasa je. Kata malaikat Jibril, alah kita orang tahu. Nah itu kita. Nah malaikat Jibril kata lah, ni kecil je kata. Ada lagi hebat, kata malaikat Jibril. Nabi kata kalau ada yang lagi hebat, siapa dia? Nabi tanya. Malaikat Jibril kata itu malaikat yang bernama Israfil. Malaikat Israfil ni tiup sangkakala. Kata malaikat Jibril, malaikat Israfil dia ada double daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril 600 sayap. Jadi malaikat Israfil ada 1200 sayap. 600 kanan, 600 kiri. Kata malaikat Jibril, kalau aku buka semua sayap aku, 300 kanan, 300 kiri, baru bersamaan dengan satu sayap malaikat Israfil. Maknanya baru sama dengan sepasang malaikat Israfil punya sayap. Baru samaan. Maknanya besar lagi Israfil. Kata Ustaz Don, logik tu ada. Sebab apa? Sebab tugas malaikat Israfil meniup sangkakala. Dengan tiupan sangkakala itulah maka bumi ni bergoncang habis, planet-planet semua hancur rosak, jadi kiamat lah. Jadi kalau dari segi logiknya, kalau nak menghancurkan bumi dan sebagainya, takkan trompet dia tu kecil je, tiup tadi. Tapi kalau malaikat Israfil tu besar dan trompet dia besar mana? Jadi dia besar, bumi halus je, sekali tiup tak hancur. Dari segi logik lah, memang tak disebut dalam kitab atau hadis kan. Tapi wallahu alam lah. Kemudian Nabi kagum dengan malaikat Israfil. Malaikat Jibril kata ada lagi hebat ya Muhammad, ada lagi? Nabi tanya, ada? Kata malaikat Jibril, malaikat hamalatil arash. Ni yang kita sebut tadi ni, malaikat penanggung arash. Besar tak besar? Kata malaikat Jibril, ambil dia malaikat hamalatil arash, double sayap dia dengan malaikat Israfil pula. Malaikat Israfil tadi ada 1200 sayap, malaikat hamalatil arash 2400 sayap. 2400 sayap, 1200 kanan, 1200 kiri. Kalau malaikat Israfil buka semua sayapnya 1200 tu, baru bersamaan dengan sepasang saja sayap malaikat hamalatil arsy. Ni pun logiknya ada. Kenapa besar sangat malaikat hamalatil arsy? Sebab arash makhluk Allah yang paling besar. Dan kalau arash tu besar, yang tanggungnya pun mesti yang besar. Mesti yang badannya mesti besar, kan? Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, udzinali, aku diizinkan an uhadditha an malikin min malaikatillah min min hamalatil arsy. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang
salah satu malaikat Allah yang bernama Hamalatil Arsh, malaikat penanggung arash. Kata Nabi, ma baina syahmati udhunuhu ila atiqihi masiratu, iaitu antara daging telinganya sampai ke bahunya sab'i mi'ati sanah. Jarak dia tu 700 tahun perjalanan. Nah, malaikat Hamalatil Arsh, telinga dia sampai bahu dia, jarak dia tu 700 tahun perjalanan. Kata guru-guru, yang maksud bila sebut 700 tahun perjalanan tu maknanya ambil satu ekor kuda yang larinya paling laju, disuruh lari selama 700 tahun. Itulah jarak dia. Bayangkanlah betapa jauhnya 700 perjalanan antara telinga sampai bahu. Dan kalau jauh begitu, maknanya badan dia besar mana? Badan ni cerita telinga sampai bahu je. Kalau telinga sampai ke tumit kaki, maknanya nak ceritanya besar sungguh malaikat Hamalatil Arsy ni. Dan Allah sengaja merahsiakan malaikat-malaikatnya. Allah buat malaikat-malaikat ni ghaib pada sisi kita. Maksud ghaib ni maknanya kita tidak melihat akan kehadirannya, tapi wujudnya ada, kita tak nampak. Antara hikmahnya, kata ulama, kerana Allah nak menguji kita. Kan? Allah nak uji kita ni, kita rasa kita hebat sebab kita tak nampak orang yang lebih hebat daripada kita. Tu yang jadi rasa hebat. Orang yang rasa dia kaya sebab dia tak nampak ada orang lain yang lebih kaya daripada dia. Kalau dia nampak ada orang lagi kaya daripada dia, baru dia rasa macam dia kurang. Sama juga orang yang mengaji. Kalau dia nampak dia yang paling alim dalam pondok, dalam kawasan ni, maka dia tak nampaklah bahawa tak ada orang yang lebih cerdik daripada dia. Dia rasa hebatlah dengan diri dia, rasa alim, aku pandai. Nah, tapi bila dia bertemu dengan orang yang lebih alim daripada dia, baru dia rasa kerdil, baru dia rasa Allah kurang aku. Nah, macam tu juga orang kita terasa kita ni macam miskin. Sebab apa kita terasa miskin? Sebab kita melihat ada orang lagi kaya daripada kita. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang mengemis ataupun orang yang tak ada rumah, tidur atas lantai kotak dekat kaki lima jalan dan sebagainya, adakah kita rasa kita kaya? Kita kaya sebab kita rasa kita nampak kita ada rumah, dia rumah pun tak ada. Dia gitu. Jadi manusia ni terasa sombong, terasa hebat, terasa dia cerdik, terasa dia besar dengan pangkat jawatan dia. Sebab apa? Sebab Allah gaibkan dia makhluk-makhluk Allah yang lebih besar di alam sana. Dia tak nampak. Kalau kita nampaklah malaikat-malaikat Allah ni, nescaya kita tunduk malu semalu-malunya. Sebab apa? Kecilnya kita banding makhluk-makhluk Allah yang lain yang Allah buat. Allah dahsyat-dahsyat begitu besar. Sebab tu jangan kita sombong. Tunggu hari kiamat esok, Allah akan buka segala hijab yang selama ni kita tertutup terhadap alam-alam gaib ni. Allah buka, nampak habis malaikat-malaikat Allah depan mata kita. Masa tu tertunduk malu dan sebagainya. Tu yang ada orang sampai malu dengan dirinya, menitis peluhnya sehingga dia berenang dalam peluhnya sendiri. Kerana terasa malu. Nak tengok Allah besar malaikat. Aku ingat aku hebat sangat dah, cakap besar dulu, cakap macam-macam gini. Macam hari ni, kerajaan, bukan kerajaan, geng pembangkang PH lah. Sekarang ni kita tak jadi pembangkang dah. Depa pula pembangkang. Kan? Tak puas hati suruh buat sidang parlimen. Ingatkan suruh buat sidang parlimen tu sebab nak membincangkan isu-isu rakyat. Isu moratorium ke, isu Rohingya ke, isu COVID-19 ke, isu-isu yang banyak, isu-isu besar yang berbangkit mutakhirin ini. Ingatkan nak mementingkan hal-hal rakyat tu. Tapi rupa-rupanya tujuan nak sangat dia adakan sidang parlimen sebab nak menghantar usul ketidakpercayaan terhadap Perdana Menteri. Maknanya sibuk sangat nak rampah jawatan Perdana Menteri tu, nak sangat jadi kerajaan. Damu ni untuk rakyat ke untuk kepala otak mu? Ni jadi rosak. Sebab apa? Sebab bila dia nampak jadi kerajaan besar, nampak diri dia besar, pangkat besar, jawatan besar, habis tak ingat apa dah. Ini manusia. Kalaulah Allah buka hijab malaikat-malaikat ni, tak ada siapa nak berani nak jadi Perdana Menteri ke, nak jadi apa, nak ambil jawatan ke. Sebab takut duk tengok nanti kena soal dengan malaikat. Malaikat dalam badan besar-besar, kan? Dia begitu. Habis jadi hari ni jadi rosak tak mana tak tahu. Kan? Hati tu Allah. Kalau rakyat tak nampak lagi tak tahulah.
hati tu busuk, nak sangat kepada kecintaan terhadap dunia, nak sangat jawatan, nak sangat pangkat. Patut kalau kita betul-betul lah niat kita berjuang jadi wakil rakyat ni dalam parlimen kita, dalam pilihan raya kita bertanding. Kalau betul-betul lah apa yang kita juang ni untuk kesejahteraan negara, untuk kesejahteraan rakyat. Bila kita tengok rakyat sudah berpuas hati dengan Perdana Menteri punya keputusan yang ada pada hari ni, kita pakat bantu daripada belakang je lah. Paling tidak jadi pembangkang yang positif, pembangkang yang mengkomplain kerajaan atas dasar untuk kepentingan rakyat. Nah, bangkang apa keputusan, contohnya bangkang dari sudut masjid belum lagi dibuka, sedangkan shopping kompleks dah dibuka. Bangkang yang bahagian tu, apa ni kerajaan, kenapa masjid tak buka lagi? Nah, sedangkan shopping mall dah boleh buka, tapi kenapa masjid tak buka lagi? Bangkangan itu manfaatnya untuk rakyat, kan? Itu jadi pembangkang yang berguna, pembangkang yang baik, kan? Bukan sibuk nak merampah jawatan, kan? Benda dah elok dah, kan? Kalau betul nak ni dalam pilihan raya nantilah, kan? Aduh, patu tak berhati. Dah hampa pun asal tak tunggu pilihan raya, bukan masalah kami, kan? Tun sendiri yang letak jawatan. Lepas tu kita rumah dah kosong, kita beli rumah tu, kita masuk lah. Takkan nak biar rumah kosong, takkan nak biar negara dalam keadaan tak ada kerajaan, tak ada Perdana Menteri. Dah tak ada siapa jadi Perdana Menteri, kita pun hantar sokongan siapa yang setuju nak jadi Perdana Menteri. Maka terlantiklah Tan Sri Muhyiddin Yassin oleh Agong, kan? Lepas tu dia kata kita ni kerajaan yang kotor, main pintu belakang. Pintu belakang apanya? Dah rumah tu kosong. Dah tak ada siapa dalam jawatan tu. Siapa suruh gila letak jawatan? Bukan kita suruh. Yang desak Tun M letak jawatan pun geng dia juga, kan? Lepas tu hantar usul tak percaya ke Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia orang nak usulkan lantikan PM yang baru pula. Nak bincang, lantikan PM yang baru, PM ke-9. Naik nama Langkawi juga, Mahathir juga naik nama tu. Apa benda mereka ni? Dulu masa Mahathir jadi Perdana Menteri, mereka desak Mahathir tak jawatan. Bila Mahathir dah letak jawatan, mereka naikkan balik Mahathir pula. Dah mana kata nak sangat Anwar, kan? Maknanya memang tak boleh nak percaya dah. Nah, otak tu macam mana tak kena, tak tahulah. Apa tujuan nak sebenarnya tak tahu. Tadi cerita malaikat, kan? Geram, sakit hati. Orang duk sibuk dengan masalah negara, dia sibuk nak jadi Perdana Menteri sangat, nak jadi kerajaan. Paling tidak pun tunggulah habis masalah ni semua selesai. Ni masalah kita bersama. Aduh. Okey, baik. Mana tadi? Yang menanggung arash. Tu tadi malaikat menanggung arash. Iaitu 4 malaikat. Dan pada hari kiamat akan ditambah sebanyak 4. Tadilah kita sebut dah lagi. Jadi dia 8 tu bahasa lama, maknanya 8 dah. Dan malaikat-malaikat hafazah sebagai contoh. Ni contoh lagi. Ada satu malaikat namanya malaikat hafazah yang menjaga manusia. Malaikat hafazah ni tugas dia jaga manusia. Jaga macam mana? Perasan tak kita kalau kita terjatuh ke apa sebagainya, kita rasa dia jadi kalau dalam konteks bahasa orang putihnya atau bahasa sainsnya disebut adrenalin. Adrenalin tu maksudnya kita rasa macam pergerakan tu perlahan. Duk 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 berjatuh. Sebenarnya dari segi agamanya, kita jatuh tu ada satu malaikat namanya malaikat hafazah. Kalau orang tu orang yang baik, orang yang soleh, orang beriman, dia akan tahan. Dia akan jatuhkan dengan elok. Lepas tu kadang kita pelik, ada kadang-kadang ada budak je. Kalau ikutkan tulang orang tua ni kuat lagi lah daripada tulang budak, sebab budak baru lahir lagi. Tapi kadang budak tu jatuh tak ada apa-apa. Elok, cuma selap menangis je lah, tapi tak ada apa-apa. Budak jatuh, budak kan aktif, dia main. Macam anak-anak tu main panjat kursi apa, jatuh, nangis gitu je, tak ada apa. Kita tak jarang jatuh, tapi sekali jatuh Allah tak boleh pergi surau dah 3 hari. Kuliah pematan, sakit habis badan-badan. Nampak? Padahal kalau ikut, kalau kuat, kira kuat tu, kuat kita lagi banding budak. Budak bukan boleh angkat tongges, kita boleh angkat tongges, tak? Tapi kalau sekali kena jatuh dengan tongges ni tak jadi apa dah, kan? Itu maknanya tu malaikat hafazah. Sebab apa? Sebab budak tak ada apa-apa. Sebab hafazah lagi, malaikat hafazah lagi kuat lah jaga budak. Sebab apa budak dia kuat jaga? Budak tak ada dosa, budak baru lahir. Kalau ada pun sikit-sikit je lah, kan? Tapi kalau belum balik, dosa pun tak ada. Mak bapak je yang tanggung.
Kita ni lambat sikit lah dia nak jaga kita, sebab dosa banyak. Nampak? Macam-macam hal. Tu jangan jatuh habis. Nah, itu nama malaikat hafazah. Ada banyak lagi lah malaikat. Antaranya lagi yang semalam kita sebut Malik Zabaniyah kan, penjaga pintu neraka. Ada juga riwayat yang kata yang jaga pintu neraka tu namanya Malik. Zabaniyah tu dia punya geng. Ada riwayat kata Zabaniyah ni yang menyiksa dalam neraka tu, bilangannya 70,000 orang, anak buah kepada malaikat yang nama Malik ni. Gabungkan semua sekali Malik Zabaniyah. Jadi Zabaniyah itulah yang seksa-seksa orang dalam neraka. Allah sebut dalam Quran surah Tahrim surah 66 ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Daripada api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan-bahan bakaran api neraka tu manusia dan batu berhala. Yang jadi kena bakar dalam tu manusia dengan batu-batu berhala. Kata Allah, alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Alaiha tu maknanya dijaga atasnya, dijaga neraka itu, dikawal neraka itu. Alaiha malaikatun ghilazun, malaikat yang ghilazun. Maksud ghilazun tu maknanya malaikat yang orang cakap kasar, tak ada buat lembut-lembut, kasar. Dan syidadun, yang keras. Buat satu tu hentak, bukan hentak sikit-sikit, kelepang gitu terus. Tak ada siang dia buat slow sikit lah. Tak ada. Tak ada sian-sian. Malaikat Zabaniyah ni tak ada perasaan kesian. Dia hentak-hentak betul. Pecah-pecah kepala betul. Ni. Allah dah bagi amaran dalam Quran. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Apa saja Allah perintah, mereka buat. Kita boleh tahan lagi macam mana mengajar di penjara Tapah. Yang jaga tu sama-sama manusia, banduan manusia, yang jaga pun manusia. Manusia dia ada perasaan, apa orang cakap tu, kemanusiaan tu masih ada lagi lah. Kan? Nak sebab ke nak apa ke, lagi-lagi kita orang Islam dia ajar dengan cara akhlak dan sebagainya. Tak macam negara kafir. Tengok negara kafir. Dalam tempoh PKP kan, kita tengok sebelum ni, perintah kawalan lockdown kat negara-negara lain, dia hentak dengan kayu gitu. Negara kita tak buat gitu. Maknanya kesian tu ada. Paling kuat pun tengking-tengking marah gitu je lah. Tapi nak terajang apa sebagainya, masih lagi ada perasaan siang ke dia gini. Tapi dalam neraka sok tak ada istilah kesian. Sebab apa? Sebab malaikat ni taat sungguh perintah Allah. Kalau Allah kata sebab Allah kata pecah-pecah. Kan? Tak ada cakap banyak, merayulah. Orang ahli neraka akan merayu-rayu, tolonglah tu. Tak ada tolong, kelapang kena sekali. Kan? Batu dunia boleh tahan lagi. Sebab itulah kata ulama, kita salah buat undang-undang sisi dunia, boleh tahan lagi, kita boleh buat rayuan. Kita kena saman pun boleh merayu lagi, minta kurang compound dan sebagainya. Boleh rayuan di dunia ni. Kan? Tapi di hari akhirat atas Allah, mau rayu ke tak rayu, kalau Allah kata kena. Dan malaikat buat terus, tak ada rasa kesian, tak ada. Dia buat terus. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan atau mereka buat apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Lepas tu jangan batulah mak kata Tok Guru, bila kita terasa hati nak buat maksiat, nak buat dosa, ingat ayat tadi tu. Aku kalau kena satgi dalam neraka, mampu aku tak boleh buat apa dah. Nak minta selamat macam mana pun tak boleh dah. Kan? Jadi bila kita beringat gitu, barulah terhenti. Sebab kata Tok Guru ni Aziz, dalam hidup ni dia mesti ada break. Macam kereta, dia kata kereta laju macam mana pun horsepower dia, tetap mesti kena ada break. Sebab tu kalau kereta mahal, break dia pun mahal. Break dia bau, Brembo dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak kawal kereta tu daripada loss, daripada terbabas, daripada terhuyung hayang. Begitu juga dalam hidup kita ni. Sehebat mana pun hidup kita, break ni mesti ada. Lagi hebat diri kita, lagi hebat break dia. Maksud hebat macam mana? Lagi tinggi makam kita Allah letak, break dia pun mesti lagi tinggi. Lepas tu jangan kita sonok dengan bila makam kita tinggi, kita rasa kita senang. Tak. Lagi tinggi makam, lagi tinggi ujian. Lagi berat ujian yang akan ditimpa. Kan? Contoh, orang yang hafal Quran dengan tak hafal Quran.
Walaupun dari segi kemuliaan kita tengok orang hafal Quran lebih mulia berbanding kita yang tak hafal Quran. Tapi jangan buat relax walaupun kamu sudah dimuliakan Allah, kerana Allah akan mengujimu dengan ujian yang berat. Nah, sebab tu kalau kita perasan, orang yang hafal Quran, hafal hadis ke, ngaji ke, jadi ustaz ke, jadi ulama ke, ujian dia berat. Nah, kadang nak bangkit tahajud, nak bangun subuh pun kadang berat. Ni ujian dia berat. Sebab Allah nak uji. Sebab aku dah bagi dah kan. Aku dah bagi benda lumayan kan. Maka tanggungjawab pun besar lah. Ujian dia pun berat banding orang-orang biasa. Kan? Sebab tu fitnah dia pun besar. Bila kita berkedudukan tinggi dalam sisi masyarakat, orang perhati kita. Kita buat silap kecil je akan nampak besar di sisi orang. Berbanding orang biasa. Contohlah macam contoh Ana dengan ataupun ustaz-ustaz ke dengan budak pondok biasa. Budak pondok biasa tak pergi solat jemaah ke, ataupun tak bangkit sembahyang subuh ke, orang tak pelik sangat. Orang pun tak berkata sangat. Tapi kalau orang yang ada kedudukan dan sebagainya, datang lambat pun kena. Ustaz apa asyik masbuk? Kena. Kan? Lepas tu kita kena jaga sebab ujian dia berat. Tewas sekali-sekala tu biasalah, kita pun manusia biasa. Kan? Ada gak yang jawab, biarlah ustaz, orang nak kutuk kita, kita dapat pahala. Memanglah itu satu bahagian, tapi bahagian kita kena jaga juga muruah tu. Kan? Sebab apa? Sebab tu kedudukan makam. Allah dah bagi kita kelebihan, maka ujian dia pun berat jugalah. Kan? Lepas tu jangan kita rasa relax dengan apa yang kita ada. Ingat tak sama. Lepas tu kalau kita nak duduk jalan ni, kita kena ingat juga risikonya pun besar. Kan? Mana sama orang pondok dengan orang bukan pondok. Kan? Bila kita keluar pergi bazar ke, pergi beli makan, orang tengok kita ni orang pondok, orang kenal ni budak pondok. Lain dengan orang pandang orang lain. Orang lain dan sebagainya. Kan? Dia jadi ada kedudukan dia tu. Maka kena jaga. Kan? Ujian-ujian itu berat. Maka bila tahu dah ujian dia berat, macam mana nak tanggung? Kalau benda tu berat, macam mana kita nak tanggung dia? Kita kena kuat lah. Betul tak? Kita kena kuat sebab kita tahu yang kita nak tanggung tu berat. Macam mana nak jadikan kita kuat? Ana buat ibarat yang mudah faham je. Contoh macam kita nak angkat besi. Besi tu berat. Besi dumbbell dan sebagainya dekat gym tu. Besi tu berat. Macam mana nak angkat besi berat? Badan kita kena sadar. Badan kena kuat. Macam mana nak bagi badan kuat? Exercise kena kuat. Workout tu kena kuat. Kena selalu buat latih. Angkat sampai badan tu ketul-ketul. Bila badan tu ketul-ketul, bagilah besi apa pun sekejap dia boleh angkat. Begitu juga dalam soal ibadat kita ni, dalam soal kehidupan akhirat kita ni. Amalan-amalan tu dia macam besi tadi. Amalan-amalan ni berat. Kita nak angkat, kalau iman kita kuru keding, iman kita lembik, tak boleh nak angkat amalan tu sebab dia berat. Habis macam mana nak buat? Kena kuatkan iman. Macam mana nak kuatkan iman? Kena selalu exercise. Macam mana nak kuat exercise? Kena selalulah bermujahadah dalam ibadat. Kena paksa diri semayang, berbanyakkan sunat. Tak boleh. Sebab tu orang yang duduk dalam jalan aliran agama, dia tak boleh memadai solat fardu saja. Dia kena tambah dengan amalan-amalan sunat. Semayang sunat kena banyak, amalan-amalan sunat lain dia kena buat, kena banyakkan amalan sunat. Sebab apa? Dia kena banyakkan exercise dia tadi. Quran dia kena selalu hafal, baru baca ulang. Exercise dia kena kuat. Bila exercise dia kuat, baru iman dia jadi ketul-ketul, sadar. Iman dia sedap, kuat. Bila iman dia kuat, hantarlah apa ujian, hantarlah apa benda yang berat, dia boleh angkat. Sebab apa dia boleh angkat? Sebab imannya sadar. Tu iman sadar. Tapi kalau iman pun kudu keding, macam orang kudu keding, pergi gym. Kata trainer tu, nak main yang mana? Saya nak main yang ni, angkat gini ni. Oh, boleh. Kita start dengan 2 kilo. 2 kilo apa? 200 paling bawah. Seinci tak gerak. Begitu muka. Lah kali tahi keluar situ. Tak jadi. Macam tu kan kita. Iman kita lembik. Lemah. Kan? Puasa sunat pun payah. Pukul 8 dah ngeluh dah. Lemahnya diri. Kan? Lepas tu nak buat ibadat yang hebat-hebat, nak zikir 10,000. Tai. Nak buat macam mana nak boleh buat? Sebab iman pun lemah lagi. Jadi kena exercise. Sebab tu orang exercise, dia tak terus pakai besi berat terus. Dia nak naik sikit-sikit.
Mula 5 kilo, lepas tu 10 kilo, dah boleh 10 kilo bertahan kat 3-4 bulan, baru naik 15 kilo. Gitu tak? Macam tu kat kita dalam nak train diri kita. Ambil amalan yang sikit-sikit dulu, lepas tu naik sikit, naik sikit, naik sikit, naik sikit, lama jadi banyak. Mula main zikir wirid pas mayang dulu. Ni zikir wirid lepas mayang pun malas macam mana nak ambil zikir tarikat yang hebat-hebat lagi. Dia begitulah. Lah kali kepada gah je lah, macam orang gah je lah. Badan kudu keding, sembang bak gym kencang. Aku tiap-tiap minggu pergi gym. Nampak? Suruh angkat tonggeh angkat dia. Itu tak jadi. Sama ke sembang tarikat, kau main kemah, amalan gitu, amalan gini. Nak mayang tahajud pun lembik-lembik lutut. Contoh. Sebab apa? Sebab iman tak mantap. Jadi kita bulan Ramadan ni ibarat bulan gym lah bagi iman kita ni. Bulan exercise. Kita exercise gym, iman kita bagi mantap, jadi kuat. So keluar Ramadan ni, kita sadar. Iman kita sadar. Moga-moga jadi begitulah. Dan kita berhenti sini dan kita akan sambung. Kita akan sambung pada Isnan wa Ishrun, 22. Surat 22 iaitu beriman dengan kitab-kitab Allah. Jadi bab malaikat selesai. 2 bab dah kita selesai. Yang pertama bab sifat 20, yakni bab Allah Ta'ala, mengenal Allah, selesai. Kemudian kita dah selesai bab malaikat. Lepas ni kita sambung ke bab kitab-kitab pula, kitab-kitab Allah. Alhamdulillah. Sedikit sebanyak. Jadi begitulah. Orang banyaklah yang dalam grup tu kata kami ni nak berubah Ustaz gini-gini. Tu macam mana cakap, berubah mulakan dengan pengajian, mengaji ilmu. Lepas tu apa yang kita dapat daripada ilmu tu kita amal. Jangan amal sekali banyak, amal sikit-sikit, sikit-sikit, lama-lama jadi banyak. Buat macam gym tu. Main angkat berat sikit-sikit, lama-lama jadi berat yang kuat, kita pun jadi kuat. Bila kuat sedap lah kan. Jadi kadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.